Perjuangan Mat Kilau. Perjuangan Mat Kilau berlaku pada abad ke-19, iaitu pada tahun 1890. Perjuangan Mat Kilau ini berlaku ketika penjajah British telah mengambil alih tugas mengutip cukai di negeri Pahang. Oleh itu, masyarakat Mat Kilau telah mempertahankan masyarakat Pahang pada ketika itu dan telah dianggap sebagai penderhaka oleh penjajah British. Dan pada tahun 1895, Mat Kilau telah dikabarkan mati oleh beberapa akhbar di Malaysia. Namun, dia hanyalah melarikan diri dan menyembunyikan diri daripada penjajah British kerana dia telah diburu oleh penjajah British. Dan beliau juga telah menukar nama beberapa kali, contohnya seperti Mat Siam. Dan pada tahun 1969, Mat Kilau telah mengembalikan dirinya memunculkan dirinya semula di negeri Pahang dan memperkenalkan dirinya yang sebenar, iaitu Mat Kilau. Jadi nama penuh beliau adalah Mat Kilau bin Imam Rasul. Dilahirkan pada tahun 1865 dan dikatakan meninggal pada tahun 1970. Beliau dilahirkan di Kampung Masjid Pulau Tawa, Cerantut, Pahang, dan beliau mempunyai ilmu kebatinan yang sangat bagus, ilmu persilatan yang sangat bagus, dan beliau juga mempunyai kemahiran yang baik dalam permainan senjata. Seterusnya, nama bapa beliau ialah Imam Rasul bin Sahrum atau dikenali sebagai Tok Gajah. Imam Rasul juga merupakan seorang pejuang tanah air yang tersohor di negeri Pahang. Beliau juga mempunyai seorang ibu yang bernama Mahda binti Tok Kaut Burau. Nama isteri beliau ialah Yang Cik binti Imam Daud dari Kampung Kenondong. Dikatakan beliau berkahwin bersama Yang Cik pada umur 20 tahun dan hasil perkahwinannya beliau mempunyai 3 orang anak. Mat Kilau adalah seorang pahlawan yang menentang penjajahan British pada abad ke-19. Semangat dan perjuangan Mat Kilau ini sangat bagus untuk diterapkan kepada generasi masa kini. Namun, pelbagai cabaran yang dihadapi dalam menerapkan semangat perjuangan Mat Kilau pada masa kini. Salah satu cabaran yang dihadapi adalah kurangnya kesedaran tentang sejarah. Generasi masa kini mendapat kurang pendedahan dan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan Mat Kilau pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan kerana perjuangan Mat Kilau ini tidak diperhalusi untuk tatapan masyarakat masa kini. Selain itu, perubahan nilai dan sosial. Generasi masa kini melihat nilai-nilai perjuangan Mat Kilau seperti semangat patriotik, keberanian dan juga semangat perjuangan tidak relevan untuk digunakan pada masa kini. Ia telah menyebabkan semangat patriotik dan perjuangan ini semakin dilupakan dalam generasi masa kini. Seterusnya, teknologi dan gaya hidup moden. Perubahan teknologi dan gaya hidup moden pada masa kini menyebabkan generasi muda terlalu mengikut kepada peredaran ini. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa mereka mempunyai keutamaan yang lebih penting berbanding mempelajari dan menanam sifat perjuangan Mat Kilau ini. Di samping itu, pengaruh globalisasi dan budaya luar. Generasi masa kini mudah terdedah dengan budaya luar seperti muzik, filem, fashion, buku dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kekayaan budaya tempatan semakin dipinggirkan. Akhir sekali, kurangnya sumber rujukan. Kisah perjuangan Mat Kilau dalam menentang penjajahan British mendapat kurang pemahaman dalam kalangan generasi muda sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana mereka mendapat kurang sumber bahan bacaan untuk mereka pelajari nilai-nilai perjuangan Mat Kilau. Saya akan kongsikan beberapa langkah inspirasi dan kalangan generasi muda. Langkah pertama adalah mengembangkan sifat kepimpinan dan keberanian. Mat Kilau adalah seorang pemimpin yang karismatik dan berani. Generasi muda sepatutnya dapat menjajani sifat-sifat ini
dengan mengembangkan sifat kepemimpinan dan kemandirian dalam kehidupan mereka. Mereka seharusnya dapat belajar untuk berdiri teguh dalam keyakinan mereka, mimpi dengan penuh amanah dan tidak takut menghadapi cabaran. Langkah kedua adalah menentang ketidakadilan dan akulturasi. Seperti Mak Kilau, generasi muda sebolehnya dapat menggelap semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan akulturasi. Mereka dapat menjadi suara mereka yang dipinggirkan, memperjuangkan hak asasi manusia dan memerangi segala bentuk penindasan dan keadilan di kalangan masyarakat. Langkah ketiga adalah berani bertindak dan menginspirasi orang lain. Mak Kilau adalah contoh bagaimana satu individu memiliki impak yang besar dalam memperjuangkan perubahan. Generasi muda perlu berani mengambil tindakan dan mengasihi orang lain di sekitar mereka. Mereka dapat menggunakan keterampilan, pengetahuan dan daya upaya mereka untuk mendorong perubahan positif dan menjadi ejen perubahan dalam masyarakat. Langkah keempat adalah berjuang untuk pendidikan dan kemajuan masyarakat. Mak Kilau sedar betapa pentingnya pendidikan dan pemahaman dalam memperjuangkan melawan penjajahan. Generasi muda hendaklah mengikuti jejaknya dengan mempromosikan pendidikan yang berkualiti dan memiliki ilmu pengetahuan yang berbagai. Mereka dapat berperanan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, memberikan akses yang setara kepada semua dan berupaya memajukan komuniti secara keseluruhan. Langkah kelima adalah paling penting sekali, iaitu belajar dari sejarah. Generasi muda perlu mengambil kesempatan ini untuk mempelajari kisah hidup Mak Kilau dan perjuangannya. Dengan memahami sejarah dan peristiwa yang melibatkan pahlawan hebat seperti Mak Kilau, mereka dapat hargai makna pentingnya kemerdekaan, kebebasan, martabat yang dimiliki dan perjuangan melawan keadilan. Seterusnya ialah kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Mat Kilau. Pengajaran secara keseluruhan, kisah perjuangan Mat Kilau telah memberi inspirasi kepada kita semua untuk berani menentang penjajahan. Di samping itu, sebagai generasi muda, kita harus mencontohi perjuangan Mat Kilau sebagai teladan dan pelajaran bagi kita semua. Di samping itu, perjuangan kemerdekaan negara telah melakukan banyak usaha untuk mempertahankan kemerdekaan tanah Melayu. Ramai para pejuang pada masa lalu dapat kita jadikan teladan atau idola yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mengimbas kembali sejarah Malaysia tanah Melayu yang memperjuangkan kemerdekaan, sama ada suka atau tidak, ia telah mencetuskan perbincangan mengenai topik kekuatan pembangkang seperti Mat Kilau. Namun pada masa itu, kebanyakan orang di tanah Melayu tidak secara terbuka mempertimbangkan untuk menyingkirkan belenggu penjajahan dan penjajah yang tamak haloba dan rakus memakan tanah bumi Melayu, memakan hasil bumi tanah Melayu. Di samping itu, penentangan terhadap penjajahan pada zaman sebelumnya lebih bersifat individualistik. Maka penting juga untuk memihak kepada kepentingan individu atau kumpulan yang diwakili dan bukannya kepentingan orang Melayu secara khusus. Walaupun kebanyakan gerakan kemerdekaan menemui jalan buntu kerana kekurangan senjata, kurangnya sokongan orang Melayu, yakni kesatuan itu sendiri, dan masalah komunikasi yang tidak menentu, penentangan yang dilakukan awal telah menyebabkan kebangkitan gerakan nasionalis. Ia lebih tepat dan memberi dorongan yang baik untuk proses kemerdekaan negara. Akhirnya, harus dinyatakan bahawa kemerdekaan yang dicapai pada bulan Ogos 1957 bukanlah satu proses yang dapat dicapai dalam sekelip mata. Matlamat kemerdekaan hanya dapat dicapai setelah melalui proses yang panjang. Kisah penjajahan negara yang penuh dengan onak dan duri harus diambil contoh dan iktibar yang mendalam. Ketahuilah bahawa strategi licik nasionalisme moden memungkinkan kita dijajah kembali. Walaupun kita bukan lagi dijajah secara fizikal, tetapi di sisi lain, jika kita terus mengabaikan dunia tanpa sepadan sekarang, suatu hari kita tidak akan dapat terus jajah secara rohani. Akan timbul pelbagai permasalahan dan pada masa akan datang juga akan menghadapi pelbagai bentuk penjajahan yang kompleks. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.